Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Sinta hari ini kita akan lihat topik yang ke-9 dalam Matematik SSM tingkatan 4 dengan tajuk Kebarangkalian Peristiwa Bergabung. Jadi untuk bahagian pertama, kita fokuskan kepada kebarangkalian bagi peristiwa bergabung. Jadi jom kita lihat apa kita nak belajar hari ini. So hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menyenaraikan sampel. Okay, yang kedua, bagaimana untuk menyatakan bilangan sampel. Okay. So kita lihat satu persatu. Okay, contoh yang pertama, belum lagi sebelum tu kita tahu dulu penerangan. Okay, apa itu peristiwa bergabung? Okay, peristiwa bergabung tu ialah gabungan dua ataupun lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Okey, maksudnya kalau sebelum ni awak belajar di menengah rendah, okay, set kan awak belajar kan, pengenalan set tingkatan 1 tak silap saya ataupun tingkatan 3, macam itulah. Okey, masa tu awak belajar yang basic lah, okey, yang tidak melibatkan peristiwa gabungan. Okay, tapi untuk matematik tingkatan 4, kita akan lihat bagaimana melibatkan peristiwa bergabung yang mana ada lebih dua ataupun lebih pada dua lah, okay, peristiwa dalam satu kesudahan. Jadi sebelum kita masuk pada contoh, kita akan lihat dulu apa terms ataupun apa hint yang perlu awak tahu untuk peristiwa bergabung. So S tu adalah sampel, mesti simbol S besar. Okay, tak bertukar yang lain. So anda kata situasi itu menunjukkan situasi A itu adalah peristiwa A, kemudian B adalah peristiwa B. Kita terpulanglah pada soalan ya. Dan kalau diminta N S, okay, N S tu maksudnya bilangan. N tu adalah bilangan, S tu adalah sampel. Maksudnya dia nak bilangan sampel. Jadi bilangan sampel kita tahu dia adalah hasil darab bilangan peristiwa A, okay, dan darabkan dengan bilangan peristiwa yang B. So jom kita tengok contoh yang pertama. Okay, untuk contoh pertama, tuliskan ruang sampel bagi peristiwa bergabung yang berikut. Okay, sebiji dadu adil dan sekeping shilling dilambung secara serentak. Okay, satu shilling, satu dadu. Dua-dua kita lambungkan. Okay, contoh. So apa ruang sampel yang akan kita dapat? So kita tahulah dadu tu dia akan ada 6 elemen dalam tu, iaitu nombor 1 sampai nombor 6 kan, dadu kan. So kalau shilling dia akan ada sama ada 2. Sama ada kalau gambar ataupun lagi satu dia akan jadi angka. Jadi ada 2 kesudahan untuk G. Tu kita boleh letak je apa-apa sebenarnya. Okey, kemudian kita boleh tengok kalau dua-dua tu dibaling serentak. Okey, jadi kesudahan yang kita akan dapat maksudnya satu kesudahan daripada dadu, satu kesudahan daripada shilling kan. Okey, jadi mungkin dia akan jadi pertama tu bila kita baling kedua serentak, dadu tu kita akan dapat nombor 1. Okey, dan shilling tu kita akan dapat nombor 2. Macam tu lah. Tu dia akan jadi 1, 2. Macam tu satu dengan shilling tu kita akan dapat angka 1A. Okay, ingat kalau dadu dia hanya nombor saja 1 sampai 6 dan shilling nak bezakan dia kita letakkan huruf lah. So dia akan jadi bila dadu 1 dia akan dapat gambar ataupun mungkin akan dapat angka 1G 1A. Kalau 2 dadu dia akan dapat 2 dengan gambar, dadu 2 dengan 2 gambar dan juga dadu 2 dengan huruf. Okey. Begitu je dengan G. Dengan 3. 3 dengan G, 3 dengan A. 4 dengan G, 4 dengan A. Kemudian 5 juga dengan gambar, 5 dengan angka A. So nanti sekali 6 dengan gambar, 6 juga dengan angka. Jadi kita lihat dekat situ, kita dah senaraikan semua ruang sampel yang sesuaianlah dengan situasi yang diberi. Okey, kalau pula soalan ni minta nyatakan bilangan sampel. Okey, kalau tadi disuruh kita senaraikan saja ruang sampel tu kan. So kalau dia nak minta pula bilangan sampel, maksud dia okey, soalan ni berkaitan dengan tadilah, cikgu ambil soalan yang sama. So nak cari bilangan sampel yang ini adalah kita kira satu persatu pun boleh. Okey, semua kesudahan yang kita dapat daripada peristiwa yang pertama tadi senaraikan. So dapat kalau kira-kira satu tu kita dapat 12 ataupun kita boleh gunakan rumus iaitu bilangan sampel bersama dengan bilangan peristiwa A, okay, dan darab dengan bilangan elemen dalam peristiwa B. So kalau kita tengok peristiwa A tu adalah bilangan dadu. So dadu kita tahu ada 6. Sebab tu 6 darab dengan peristiwa B. B tu adalah shilling kan. Shilling dia ada 2 kesudahan je, sama ada dapat nombor ataupun dapat gambar angka ataupun gambar. Sebab tu kita darab dengan 2. 9 buat 2 dapat 12. Okey. Next kita lihat contoh yang kedua.
Okey, contoh yang kedua, sama juga. First kita akan tengok dulu apa itu bagaimana nak menulis ruang sampel. So keadaan di sini adalah 4 keping kad berlabel dengan huruf ribu. R-I-B-U. R-I. So ada 4 keping. R1, I1, B1 dan U1 diletakkan dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak. So ambil 2, satu sama satu tanpa pengulangan. So dia ambil satu, dia ambil satu lagi. Dia tak pulang dah. Okay, dia ambil satu, dia simpan. Dia ambil satu, dia simpan. Macam tu. So kemungkinan yang akan kita dapat atau ruang sampel yang kita dapat. Okay, so R lah. Kalau kita dapat formula R. So kemungkinan kad kedua kita ambil tu, kita akan dapat I. So R dengan I. Mungkin kita dapat B, R dengan B. Kemudian kita akan dapat U, R dengan U. Macam tu lah. So pick yang kedua. Okay, pelajar kedua pula ambil. So ambil kat I dulu. Mungkin I dengan R, I dengan B, I dengan U. Okay, pelajar ketiga pula. Mungkin B dengan R, B dengan I, B dengan U. Sama je. Okay, dan last sekali kalau U yang kita ambil dulu, mungkin kita akan dapat U dengan R, U dengan B dan U dengan I. Itu adalah ruang sampel yang kita perlu tulis. Okay, boleh eh? So, sambungan. Okay, kita ambil balik soalan tadi. Dan bagaimana kalau dia nak bilangan sampel? So, macam tadilah. Kalau kita kira satu persatu pun boleh daripada yang kita dah senaraikan. Ataupun kita guna rumus. Itu bilangan sampel sama dengan 4. 4 itu maksudnya dalam kotak tu ada 4 kad. R, I, B, U. So, 4. Kita darab dengan 3 sebab bila kita dah pick satu, kita akan ada lagi kesudahan 3 kad yang belum ditarik lah. So, sebab tu kita darab dengan 3. So, 4 dan 3 kita akan dapat bilangan dia adalah 12. Ingat, bilangan mesti dalam bentuk nombor sahaja. Tak ada kurungan. Okay? N tu bilangan. Tapi bila kita nak senaraikan sampel, kita mesti ikut tata tertib. Mesti ada curly bracket dulu. Kemudian masukkan dalam kurungan. Pisahkan dia dengan koma kat tengah-tengah. Pisahkan koma untuk menghasilkan elemen yang seterusnya. Okay? Okay. Seterusnya. Contoh yang ketiga, okay, masih lagi kita nak belajar bagaimana nak menulis ruang sampel. So, diberi di situ 2 orang murid dipilih secara rawak dan sekumpulan murid yang terdiri daripada 2 perempuan dan 1 murid lelaki. Jadi, kita nampak kat situ ada dalam satu kumpulan tu, okay, ada 2 perempuan dan 1 lelaki. Tapi kita nak pilih 2 je kan. So, perempuan tu kita boleh namakan dia sebagai P1 dan juga P2. Okay, lelaki tak payahlah sebab dia madut seorang. Okay, contoh kita ambil, kita pilih yang pertama, perempuan pertama dulu. So, mungkin kita nak pilih 2 orang kan. Mungkin perempuan pertama dengan perempuan kedua, P1, P2. Ataupun perempuan pertama dengan lelaki, P1 dengan L kan. Okay, contoh yang lain pula. Okay, orang lain pula datang pick. Okay, dia nak pilih, first dia ambil perempuan yang kedua dulu. Mungkin perempuan kedua dengan perempuan pertama. Mungkin perempuan kedua dengan dengan lelaki. So, P2, PL, P2, P1. Dan macam itulah. Yang last sekali, bila kita ambil L dulu, kita akan nampak pilihan kita ada mungkin lelaki dengan perempuan pertama dan mungkin lelaki dengan perempuan yang kedua. So, ingat nak menulis ruang sampel mesti huruf S besar sama dengan curly bracket di situ. Okay, masukkan kurungan dalam tu kita masukkan elemen, pisahkan dengan koma dan elemen seterusnya kita letak koma juga untuk memisahkan antara satu sama lain. Okey, dan hujung sekali mesti kita tutup dengan curly bracket. Okey, sambungan daripada yang tadi. Kita dah senaraikan, sekarang kita nak kira berapakah bilangan sampel. So macam tadilah, nak kira one by one dalam yang kita dah senaraikan tu pun tak apa. Ataupun kita guna rumus, bilangan sampel sama dengan, okay, bilangan sampel bagi perempuan. Okay, satu kumpulan tu ada 3 orang kan. So 2 perempuan, 1 lelaki. So ada 3. 3 darab dengan, okay, pilihan yang kita ada, bila kita ambil 1, kita ada 2 je pilihan. Sebab tu kita darab dengan 2. Jadi 3 darab dengan 2 bersamaan dengan 6. Okey, so habis 3 contoh. Okey, next. Seterusnya, okey, ada sedikit lah. Okey, mungkin awak boleh buat sesi pengukuhan. Okey, untuk situasi pertama ni, tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung yang berikut. Contoh, setiap kali waktu makan tengah hari, biasa kat asrama lah ni. Pelajar boleh ambil 1 jenis air dan 2 jenis buah yang disediakan. Okey, jadi, okey, 1 jenis air dan 2 jenis buah yang disediakan. Maksud dia, tapi dia kena ambil satu-satu lah. Okey, dia tak boleh ambil 2 1 jenis air dan 1 jenis buah. Okey, sorry, ada silap situ. Okey, jadi pilihan yang ada 2 air dan juga ada 2 air, itu orange dan strawberry dan juga ada 3 jenis buah, iaitu temikai, pisang dan juga apple. Jadi pilihan dia macam mana? Cuba boleh buatlah nanti, okey? Okey, so pilih 2 saja, right? Okey, contoh yang kedua, okey, yang ini menyatakan bilangan sampel. So dia bagi kat situlah keadaan dia. Ada 4 keping huruf macam tadi juga. Okey, ada kad SSNT, masukkan sebuah kotak. Kemudian kita pilih 2. Jadi berapa kesudahan yang akan kita dapat? So itu saja. Jadi awak bolehlah jawab selepas ini, okey?
Jadi end of part 1. Terima kasih.